Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada student cikgu yang berada di atas sekalian. Okey. Assalamualaikum semua, sihat hari ini? Waalaikumsalam, sihat juga. Alhamdulillah. Okey, harap lain pun sama. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita jumpa lagi hari ini pagi pukul 8 sampai pukul 10. Okay, hari ini hari Rabu 16 Disember 2020. Cuaca mendung hari ini, cuaca berkabus di luar. Kalau pergi keluar tu yang berkabus hari ini. Okey, tak apalah, kita teruskan pelajaran kita hari ini. Okey, pada pelajaran yang lalu kita sudah membincangkan topik 9.1 iaitu usaha rundingan kemerdekaan. Baiklah, untuk hari ini kita sambung topik 9.2 iaitu peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik, insya-Allah kalau tak ada apa-apa masalah, kita akan habiskan bab 9 hari ini. Okey, insya-Allah. Okey, baiklah. Bersama dengan anda buku teks sejarah tingkatan 4, rujuk muka surat 220. Baik, yang tiada buku teks, cikgu kongsikan di paparan masing-masing buku teks sejarah sebentar. Okey, respon. Nampak tak paparan yang cikgu kongsikan, student? Nampak Alhamdulillah, muka surat 220. Baik. Bersama dengan anda juga pen warna untuk gariskan atau highlightkan isi-isi penting. Baiklah. Okey, 9.1 imbas kembali topik 9.1 di akhir tu kita sudah belajar iaitu pada muka surat 219. Rujuk sekejap muka surat 219. Okey, muka surat 219 ni kita sudah belajar pada pelajaran yang lalu, sambutan bersejarah di Melaka. Jadi Tunku Abdul Rahman dan rombongannya pulang dari London dan singgah di Melaka. Okey, beliau tidak terus ke Kuala Lumpur, sebaliknya terus ke Melaka untuk mengisytiharkan tarikh kemerdekaan negara. Okey, tu pelajaran yang lalu. Baik. Dalam rundingan tersebut, okey, antara yang dicapai atau disepakati antara Tunku Abdul Rahman dengan kerajaan British ialah penubuhan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik pelajar-pelajar. Cikgu rasa cikgu pernah beritahu apakah maksud perlembagaan dan kita sebenarnya dah belajar dalam bab 1 yang lalu. Baik, perlembagaan ni bermaksud undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara. Siapa yang tak tahu boleh catatkan dalam mana-mana ruang atau buku catatan. Cikgu ulang. Perlembagaan ni adalah undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara. Dalam perkataan lain, perlembagaan juga bermaksud undang-undang tubuh kerajaan. Undang-undang tubuh sesuatu kerajaan. Macam itulah. Dan undang-undang ni dia tinggi sekali, mengatasi semua pihak-pihak lain, mengatasi semua kuasa-kuasa lain. Dia letakkan yang tertinggi.
Okey, jadi awak kena faham. Jadi perlembagaan tu adalah undang-undang tertinggi di negara kita ataupun undang-undang tubuh kerajaan Malaysia. Okey. Baik. Okey. Jadi pelajar-pelajar, okey, sebelum kita membina negara yang merdeka atau sebelum kita berkerajaan sendiri, kita perlu ada satu undang-undang, okey, satu undang-undang untuk memastikan pentadbiran dan pemerintahan kerajaan dan negara kita stabil. Kalau tiada undang-undang, tiadalah panduan untuk mentadbir kerajaan. Tak ada panduan sebab tak ada undang-undang. Tiada garis panduan. Jadi perlembagaan ni tujuannya adalah sebagai garis panduan kepada kerajaan untuk mentadbir. Jadi awak kena faham. Jadi persepakatan Tunku Abdul Rahman dengan kerajaan British di London dalam rundingan di London antaranya ialah penubuhan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, baik. Jadi kita lihat ayat di sini, kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau lebih dikenali dengan nama Suruhanjaya Red. Anda boleh highlightkan di situ mengapa dikenali dengan nama Suruhanjaya Red. Sebab Suruhanjaya itu diketuai oleh hakim British namanya Lord Red. Itu sebabnya Suruhanjaya tersebut dinamakan Suruhanjaya Red. Baik. Antara tugas Suruhanjaya ini, membincangkan, menyusun dan merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Baik, itulah tugas Suruhanjaya Red. Baik, terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan peranannya adalah seperti berikut. Baik, terma ni adalah syarat-syarat. Boleh buat sukatan. Apakah syarat-syarat yang menjadi rujukan Suruhanjaya Red dalam menjalankan tugasnya? Lepas ni cikgu akan sebutkan Suruhanjaya Red. Maksudnya Suruhanjaya Red itu adalah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Syarat yang pertama, baik, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu. Memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Apakah maksud syarat pertama ni? Baik, sebelum Suruhanjaya Red, sebenarnya di negeri-negeri Melayu sudah ada undang-undang tubuh kerajaan yang tersendiri, ataupun perlembagaan. Sebab negeri Melayu ni dia ada undang-undang tubuh kerajaan negerinya. Sebagai contoh, undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor, kalau tak silap cikgu, pada tahun 1895. Kemudian kita ada undang-undang tubuh kerajaan negeri Terengganu yang dikenali dengan nama Arab Ittikan Il-Suluk Bik Ta'dil Muluk. Macam itulah. Jadi perlembagaan yang sedia ada di negeri-negeri Melayu akan diperiksa, akan dirujuk, supaya dapat dijadikan panduan untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kenapa? Pelajar-pelajar sekalian ingat, persekutuan ni bermaksud gabungan, gabungan ataupun perikatan. Jadi Persekutuan Tanah Melayu bermaksud gabungan negeri-negeri Melayu. Jadi gabungan-gabungan negeri Melayu ni lah akan membentuk satu identiti yang dikenali dengan nama Persekutuan Tanah Melayu. Jadi setiap negeri-negeri Melayu ni ada undang-undang tubuh kerajaannya yang tersendiri. Itu sebabnya Suruhanjaya Red akan memeriksa aturan perlembagaan tersebut. Seterusnya mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan juga Raja-Raja Melayu.
Ingat, di negeri Melayu adanya raja-raja Melayu. Okey, satu info yang menarik. Negara kita satu-satunya negara yang ada 9 orang raja. Okey, memang sangat unik. Okey, sebab kita ada 9 orang raja, satu-satunya negara. Jadi raja ini dalam masa yang sama menjadi ketua negeri. Dan secara bergilir-gilir dalam tempoh 5 tahun menjadi yang di-Pertuan Agong. Sekarang yang di-Pertuan Agong kita ialah Sultan Pahang kita sendiri, iaitu Sultan Abdullah. Begitulah. Jadi kita lihat syarat yang kedua. Memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan. Baik, dalam lingkungan Commonwealth. Baik, cikgu nak jelaskan apakah maksud syarat kedua ini. Baik, pelajar-pelajar, maksudnya di sini, jadi kita, maksudnya ialah kita akan merdeka, kita akan bentuk merdeka dalam lingkungan Commonwealth. Apakah maksud Commonwealth? Commonwealth ni ialah negara-negara bekas jajahan British. Boleh buat catatan. Okey, negara-negara bekas jajahan British. Baik, berdasarkan demokrasi berparlimen. Okey, dengan 2 Dewan Perundangan. Demokrasi berparlimen ni bermaksud rakyat terlibat dalam pemerintahan dan pentadbiran melalui pemilihan dalam pilihan raya. Itu maksud demokrasi berparlimen. Baik, dengan 2 Dewan Perundangan, okey, boleh buat catatan. Apakah maksud 2 Dewan Perundangan ni? Satu, okey, Dewan Perundangan peringkat persekutuan. Okey. Yang kedua, Dewan Perundangan peringkat negeri. Ataupun DUN, Dewan Undangan Negeri. Okey, yang di peringkat persekutuan namanya Dewan Rakyat. Hari inilah namanya Dewan Rakyat. Okey, dan di peringkat negeri namanya DUN. Itulah dia 2 Dewan Perundangan. Boleh buat catatan. Baik, yang ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai otonomi tertentu. Baik, otonomi ini bermaksud kuasa yang tertentu. Baik, jadi syarat yang ketiga ni nanti kita akan belajar. Kita ada senarai persekutuan dan kita ada senarai negeri. Apakah maksud senarai persekutuan? Senarai persekutuan bermaksud kuasa-kuasa yang dijalankan oleh kerajaan persekutuan atau pusat. Okey, sebagai contoh, kuasa-kuasa kerajaan pusat atau persekutuan seperti pertahanan, seperti pendidikan, seperti kesihatan, seperti kerja raya, seperti keselamatan dalam negeri. Itu semua tanggungjawab kerajaan pusat. Dan senarai-senarai tanggungjawab ini membentuk senarai persekutuan. Inilah kuasa kerajaan pusat. Manakala kerajaan negeri ada kuasa-kuasa tertentu. Sebagai contoh, kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni maksudnya pentadbiran peringkat perbandaran. Contoh Bandar Temelloh, okey, Bandar Kuantan. Okey, maksudnya di peringkat negeri tersebut. Tanah, sebagai contoh, tanah hal ehwal tanah adalah tertakluk di bawah kerajaan negeri. Kemudian cuti-cuti negeri, contoh cuti keputeraan sultan negeri masing-masing, okey, hari hol negeri masing-masing, semuanya adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi banyak lagi sebenarnya kuasa kerajaan negeri. Jadi senarai tanggungjawab kerajaan ini membentuk senarai negeri.
Jadi itulah maksud syarat yang ketiga ini. Baik, kita lihat yang keempat. Melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu, sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Baik, apakah maksud raja berperlembagaan? Lawan raja berperlembagaan ialah raja berkuasa mutlak. Jadi kita tidak lagi amalkan raja berkuasa mutlak. Kita sekarang mengamalkan raja berperlembagaan. Bermaksud raja bertindak ataupun raja berkuasa mengikut peruntukan undang-undang. Begitulah. Itulah maksud raja berperlembagaan. Maksudnya raja tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Okey. Jadi syarat keempat, melindungi kedudukan raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Jadi raja berperlembagaan ni menjadi ketua negeri bagi negeri-negeri Melayu dan ketua negara bagi Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Yang Tuan Agong. Okey. Baik, kita lihat yang kelima. Okey, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara. Yang ni cikgu cakap tadi, yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Besar, kemudian dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah pelajar-pelajar sekalian. Okey, ni adalah syarat yang kelima, iaitu satu cadangan jawatan bagi ketua negara. Okey, jadi ketua negara dicadangkan sebagai nama Yang di-Pertuan Besar. Kenapa? Baik, kerana calon Yang di-Pertuan Besar ataupun ketua negara pada ketika itu adalah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Raja Negeri Sembilan, okey, iaitu Tuanku Abdul Rahman. Jangan awak salah dengan Tunku Abdul Rahman. Beza Tunku dengan Tuanku. Tunku Abdul Rahman ialah Perdana Menteri yang pertama. Tuanku Abdul Rahman adalah Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Dua-dua tu individu yang berbeza. Jangan salah, dia beza pada tuanku dengan tunku. Jadi, okey, itu sebabnya nama bagi ketua negara yang pertama dinamakan sebagai Yang di-Pertuan Besar, sebab mengambil title Raja Negeri Sembilan itu sendiri sebagai Yang di-Pertuan Besar. Okey, kemudian kemudian jawatan ketua negara ini dikenali dengan nama Yang di-Pertuan Agong. Sampailah hari ini jawatan ini kekal. Okey, jadi jelas kat situ ya. Baik. Dan yang keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Okey, apakah bentuk kewarganegaraannya? Bagaimana bentuk? Okey, dia sebenarnya ada 3 bentuk Okey, bentuk yang pertama kewarganegaraan secara undang-undang. Okey, kewarganegaraan secara undang-undang. Bentuk yang kedua adalah secara naturalisasi. Okey. Bentuk kedua ialah secara naturalisasi. Dan bentuk yang ketiga, cikgu dah tak berapa ingat bentuk yang ketiga. Sekejap, cikgu cuba ingat. Okey. Okey, bentuk yang ketiga ialah cikgu dah tak berapa ingat dah bentuk yang ketiga ni. Okey, ingat dah? Okey. Bentuk yang ketiga undang-undang adalah secara permohonan. Okey, cikgu jelaskan sekali lagi. Yang pertama, secara undang-undang, kewarganegaraan secara undang-undang. Yang kedua, secara permohonan. Yang ketiga, secara naturalisasi. Macam tu. Baik, yang kewarganegaraan yang secara undang-undang ni yang kita lahir, yang ada sijil surat beranak tu, sesiapa yang lahir pada tahun-tahun sekian akan menjadi warga negara. Itu adalah secara undang-undang. Baik, secara permohonan ni, mohon dengan Jabatan Pendaftaran Negara, sekiranya individu tersebut daripada negara lain nak menjadi warga negara, dia kena mohon dengan Jabatan Pendaftaran Negara, dan adalah proses-proses ketat yang individu terpaksa lalui
semasa memohon kewarganegaraan tanah Melayu atau Malaysia. Baik, yang ketiga ialah naturalisasi. Yang ni mungkin pelajar pernah dengar, terutama pelajar lelaki lah. Contoh dalam kelab-kelab bola sepak, Sumareh kan. Sumareh ni adalah pemain naturalisasi Malaysia. Jadi Sumareh ni warga negara Malaysia sebab diberi kewarganegaraannya oleh kerajaan Malaysia atas sebab-sebab tertentu. Ini nama dia naturalisasi. Okey. Walau bagaimanapun tidaklah sewenang-wenangnya kewarganegaraan secara permohonan ataupun naturalisasi diberikan kepada individu asing. Tidak sewenang-wenangnya, ada proses ketat lah sebenarnya. Baik, yang ketujuh, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan dalam masa yang sama kepentingan sah kaum-kaum lain tidak boleh diabaikan. Baik, 7 syarat yang menjadi panduan atau rujukan Suruhanjaya Red dalam rangka menyusun dan membincangkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Baik, setakat ini student, topik 9.2 sampai syarat-syarat ni. Ada apa-apa nak tanya? Silakan. Buka on mikrofon. Setakat ni okey? Respon? Okey. Okey Okey, kalau ada nak tanya, tanya. Okey, jangan malu-malu, jangan segan-segan tanya. Okey. Baik, kita teruskan. Kalau tak ada, kita teruskan muka surat seterusnya 221. Baik. Apakah tugas Suruhanjaya Red? Okey, tugas pertama. Okey. Meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau berlisan. Okey. Mintalah. Okey. Cadangan daripada semua penduduk. Cadangan tentang rangka-rangka, tentang kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Contohnya macam kedudukan orang Melayu, bahasa kebangsaan, agama rasmi, pendidikan, sekolah-sekolah dan lain-lain. Apa saja cadangan yang berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, okey, boleh diserahkan kepada Suruhanjaya ini. Sebab Suruhanjaya ini diminta cadangan daripada orang-orang perseorangan, daripada raja-raja Melayu, daripada parti-parti kerajaan seperti parti Perikatan dan juga parti-parti yang lain. Okey, semua boleh menyerahkan memorandum kepada Suruhanjaya Red. Dan memorandum itu diteliti. Okey, baik. Yang kedua, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan. Okey, baik, cikgu dah beritahu di negeri-negeri Melayu sudah ada perlembagaan masing-masing dan Suruhanjaya ini perlu menyemak perlembagaan negeri supaya perlembagaan negeri ini tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan yang bakal digubal. Jangan bercanggah, sepatutnya selari. Jadi itu sebabnya mereka akan menghadap Raja-Raja Melayu, berjumpa dengan Menteri Besar dan juga penasihat British dan pegawai-pegawai negeri. Mereka juga bermesyuarat dan melawat negeri-negeri Melayu serta negeri Selat. Negeri Selat di sini negeri Melaka dan Pulau Pinang. Selain pada itu adalah negeri-negeri Melayu. Negeri Melayu ni ada negeri yang lutan, 9 buah negeri. Okey, baik. Kita tengok gerak kerja yang ketiga. Okey, seterusnya selepas menerima memorandum ataupun cadangan daripada pihak-pihak tertentu dan juga selepas menghadap Raja-Raja Melayu, berjumpa Menteri Besar, diadakan persidangan. Yang ketiga, diadakan persidangan untuk membincangkan isu-isu ataupun cadangan-cadangan yang diperoleh. Okey, so banyak yang pelajar-pelajar, perjumpaan diadakan atau persidangan 118 kali perjumpaan. Okey, jadi sebenarnya bukan senang untuk merangka
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka yang mengambil kira semua aspek, tanpa abaikan kaum-kaum lain supaya negara ni kekal stabil dan harmoni. Baik. Dan seterusnya mereka akan mengkaji dan membuat laporan serta cadangan bagi membentuk perlembagaan bagi sebuah negara yang merdeka. Baik, jadi inilah tugas ataupun gerak kerja Suruhanjaya Red. Baik. Suruhanjaya Red ini mereka berunding dengan pelbagai pihak, bukan satu pihak, supaya mereka dapat pandangan daripada pelbagai pihak, tidak berat sebelah. Mereka juga berjumpa dengan parti kerajaan, mereka juga jumpa dengan parti pembangkang, mereka juga jumpa raja-raja Melayu, mereka juga jumpa menteri besar, mereka juga berjumpa pemimpin-pemimpin untuk kaum Cina dan India. Semua pihak telah berjumpa dengan Suruhanjaya Red. Baik, mari kita lihat siapakah anggota dalam Suruhanjaya Red. Diketuai oleh Lord Red, dari hakim daripada England. Dilantik sebagai ketua lah Suruhanjaya Red. Kemudian hakim Britain Sir William Ivor Jennings. Daripada Australia Sir William McKell. Daripada India Hakim bin Malik, dan hakim daripada Pakistan Abdul Hamid. Baik. 6 orang anggota Suruhanjaya Red. Setakat ni faham peranan Suruhanjaya Red? Faham tak? Student, setakat ini 9.2. Faham? Respon? Kalau tak faham, on mikrofon, tanya. Okey tak? Okey tak? Okey, faham. Okey. Tanya kalau tak ada tanya. Kalau awak awak senyap saja, maksud tak ada respon, maksudnya cikgu anggap faham. Baik. Kita teruskan dengan muka surat 222. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Baik, muka surat 222. Baik. Cikgu dah beritahu ataupun awak dah belajar dalam topik yang lalu 9.2 sebentar tadi. Suruhanjaya Red telah menerima memorandum daripada pelbagai pihak sebanyak 131 memorandum bertulis daripada raja-raja Melayu, parti politik, badan-badan awam, dan orang persorangan untuk dipertimbangkan. Jadi memorandum ni yang diterima oleh Suruhanjaya Red berkenaan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa serta pendidikan. Baik, mari kita lihat apakah memorandum yang disampaikan dari Raja-Raja Melayu ke Suruhanjaya Red. Baik, kita lihat Jadi, Raja-Raja Melayu mencadangkan Persekutuan yang Merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Baik. Jadi itulah memorandum dari Raja-Raja Melayu. Maksudnya Persekutuan Melayu ada ketua negara dikenali dengan nama Yang di-Pertuan Agong. Baik. Yang Tuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu. Maksudnya 9 orang lah raja. Berdasarkan kekananan. Maksudnya senioriti. Jadi senioriti dekat sini ialah pada masa itu Negeri Sembilan. Itu sebabnya
Tuanku Abdul Rahman, yang Tuan Besar dan Raja Negeri Sembilan menjadi yang Pertuan Agong yang pertama. Okey, sebabnya gambar baginda ada dalam not kertas RM anda. Okey. Baik, jawatan yang di Pertuan Agong adalah selama 5 tahun. So, bergili-gili lah. Okey. Dan yang Tuan Agong, kalau dia nak letak jawatan boleh. Dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Dan Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Baik, inilah memorandum dari Raja-Raja Melayu yang disampaikan ke Suruhanjaya Red. Baik, mari kita lihat memorandum dari parti politik dan pihak-pihak awam. Baik, parti perikatan. Parti perikatan terdiri daripada gabungan ataupun kerjasama UMNO, MCA dan MIC. Bercadangkan mencadangkan tentang soal-soal kewarganegaraan, tentang soal kewarganegaraan. Dan memorandum daripada parti perikatan dinamakan sebagai testament amanah. Testament amanah politik perikatan. Jadi dalam memorandum ini adanya tentang isu Just Solly. Solly ni iaitu keluarga, kita dah belajar dalam bab-bab yang lalu, bab 4, kewarganegaraan yang automatik. So dalam parti perikatan ada isu-isu tentang Just Solly ni, terdapatnya perbezaan pandangan lah. Dalam UMNO sendiri ada yang menolak pemberian kewarganegaraan secara Just Solly. Just Solly ni automatik kepada penduduk bukan Melayu. Dan Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Sudah tentulah, nampak tentang soal kewarganegaraan ni. Manakala Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan. Ada satu peruntukan undang-undang melalui kelahiran. Dan kita lihat masyarakat India tentang soal kewarganegaraan, menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Dan masyarakat Serani ada yang masuk sekejap. Masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Baik, masyarakat Serani ialah Serani ni masyarakat, kalau tak silap cikgu lah masyarakat Portugis di tanah Melayu pada ketika itu. Dinamakan sebagai masyarakat Serani. Apabila orang Portugis telah berkahwin dengan penduduk tempatan, maka masyarakat yang lain selepas itu dinamakan sebagai Serani. Baik. Inilah memorandum dari sudut soal kewarganegaraan. Kita lihat bahasa dan pendidikan. Persatuan Cina Malaya menuntut semua sekolah vernakular dikekalkan. Ini tuntutan MCA. Dan mencadangkan juga semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Jadi inilah memorandum daripada parti politik dan pihak awam dari segi bahasa dan juga pendidikan. So sebenarnya kita lihat banyak juga isu-isu yang perlu diteliti oleh Suruhanjaya Red. Sebab apa? Sebab di negara kita banyak kaum lah, banyak kaum, banyak budaya. Bila banyak kaum, banyak budaya. Bila banyak budaya, adalah agama, kepercayaan dan juga perbezaan pendapat. So di sini Suruhanjaya Red perlu meneliti semua sudut dan aspek. Baik, sebabnya Suruhanjaya meminta cadangan-cadangan ke arah kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Baik, kita lihat yang kedua, langkah kedua. Dalam langkah kedua, langkah ni langkah pertama.
Okey, memorandum, meneliti memorandum Langkah kedua, okey, Suruhanjaya Red telah mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara berikut. Ini langkah kedua. Okey, langkah kedua, meneruskan sistem kerajaan persekutuan. Okey, meneruskan sistem kerajaan persekutuan. Okey, dengan negeri mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Jadi sistem kerajaan dulu namanya pusat. Okey, jadi pusat tu persekutuan lah. Meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Okey, sistem kewarganegaraan berasaskan jas soli pada semua yang lahir di tanah Melayu. Okey. Kedudukan istimewa Raja Orang Melayu diteruskan. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dan seorang yang Tuan Agong sebagai ketua negara bagi Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Sebuah parlimen diwujudkan dengan dua majlis mesyuarat, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Di peringkat negeri pula namanya Dewan Undangan Negeri. Ini peringkat parlimen ataupun persekutuan. Baik. Okey, baik. Kita lihat. Okay. Yang ketiga ni. Apakah reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tersebut? Okey, terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju. Okey, yang tidak bersetuju dengan konsep jas soli, tidak bersetuju dengan konsep jas soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu tergugat. Okey. Agama Islam mestilah diakui dengan sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu mestilah bahasa rasmi. Itu dia. Baik, kita lihat parti PAS pula. Okey. Soal kewarganegaraan jas soli itu tadi, okey, tidak menjaga kepentingan orang Melayu. Samalah dengan UMNO dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara selain bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Jadi kita lihat bahawa parti PAS dan sebahagian ahli UMNO pendiriannya sama. Baik, Datuk On Jaafar daripada Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Jadi Parti Negara, Parti PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Maksudnya ada lagi, ada juga reaksinya, ada juga yang tak setuju dengan draft tersebut. Baru draft, bukan betul lagi. Cadangan, draft ni masih cadangan, belum hitam putih lagi. Okey, kita lihat apakah reaksi daripada penduduk Cina dan juga India. Masyarakat Cina nak bahasa Mandarin dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Manakala bagi MIC mahu syarat kewarganegaraan dan bahasa Tamil diberikan perhatian. Okey, baik, itulah dia. Okey, reaksi-reaksi orang Melayu dan orang bukan Melayu terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kita lihat yang keempat, apa yang berlaku. Baik, kan cikgu cakap tadi, bukan sekali Tunku Abdul Rahman pergi ke London. Okey, banyak kali. Okey, pada 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Husin, Ong Yok Lin, Tun Witi Sambatan berlepas sekali lagi ke London. Okey, berlepas sekali lagi ke London. Berbincang tentang apa? Isu kewarganegaraan dan isu yang lain yang belum tamat. Okey, ini dia. Baik, kemudian beberapa perpindahan dibuat pada draft perlembagaan. Hasil yang angka kelima, hasil pindaan disembah dan diperkenan untuk dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Okey, draft ni kemudian dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan MPP tadi kita dah ada tadi anggota MPP kan, untuk dibentang dan dibahaskan. Okey. Akhirnya draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diluluskan oleh Parlimen British di London. Kemudian diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Okey.
Dan akhirnya bila dah lulus, maka kita dah ada satu undang-undang tertinggi negara yang dinamakan sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Berkuat kuasa secara rasmi pada tarikh kemerdekaan negara 31 bulan Ogos 1957. Dan dapatlah dijadikan panduan dalam memerintah dan juga mentadbir negara. So nanti kita lihat dalam topik seterusnya apakah intipati ataupun kandungan perlembagaan tersebut. Okey, setakat ini topik 9.3 ada apa-apa nak tanya, cikgu buka kepada soalan. Q&A, question and answers. Okey, silakan. Silakan, kalau ada apa-apa tanya. Jangan biarkan hidup anda dalam keadaan misteri. Ada nak tanya? Silakan, onkan mikrofon. Jelas ke? Hello, okey? Okey tak? Okey, cikgu. Okay. Kalau ada tanya ya, tanya. Baik, kita lihat 9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Baik. Sekarang ni kita dah ada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey. Baik, kita perlu ada yang seterusnya ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Mesti ada perjanjian. Okey, perlembagaan undang-undang dah ada. Jadi kita mesti ada perjanjian. Perjanjian ni surat ada hitam putih antara England, antara sultan-sultan, antara orang-orang tertentu. Okey, raja-raja Melayu. Okey, dengan Tunku Abdul Rahman, dengan kerajaan, okey, dengan England. Okey, baik. Baik Okey, jadi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Ia dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Ada beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan juga bahasa. So, ditandatangani oleh 9 orang raja-raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray bagi pihak Queen Elizabeth. Sir Donald McGillivray pada ketika itu adalah pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu. So, lahirlah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Baik, mari kita lihat apakah intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey. Jadi intipatinya ialah Tanah Melayu mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bukannya raja berkuasa mutlak, bukan komunis, bukan diktator, bukan. So, jadi Tanah Melayu mesti ada corak pemerintahan dan pentadbirannya yang tersendiri. Jadi, apakah sistem pentadbiran dan pemerintahan Tanah Melayu? Raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Baik. Seorang raja dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong. Yang Tuan Agong ni dilantik di kalangan 9 raja-raja Melayu mengikut kekananan setiap 5 tahun sekali. Cikgu cakap tadi bahawa perkara ini, sistem raja berperlembagaan, okay, ada 9 orang raja ni adalah satu keunikan, satu-satunya negara di dunia. Okey, seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Yang tadi yang digubal kan, ni dia. Ni kalau awak beli, okey, Perlembagaan Persekutuan ni 1957 ada dijual di kedai-kedai buku tebal. Inilah undang-undang negara, undang-undang tubuh kerajaan Malaysia ni dia. Jadi siapa yang jadi lawyer yang menyambung pengajian di universiti dalam bidang undang-undang, kitab undang-undang negara ni perlu ada lah bagi mereka.
Ni dia. Dalam ni bahagian 4 Negeri Kesatuan, Negeri Persekutuan bab 1 Raja bagi Tanah Melayu. Ni dia ada di sini. Baik. Mari kita lihat intipati yang kedua dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, iaitu kewarganegaraan. Cikgu cakap tadi ada 3 cara nak jadi warga negara Malaysia. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang, iaitu dalam perlembagaan persekutuan dalam perkara 14. Okey, kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat, dan ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi. Ini cikgu cakap tadi ada dalam pasal 14 ataupun perkara 14. Ini dia. Okey, jadi contoh cikgu kahwin dengan orang rumah cikgu. Anak yang cikgu lahir itu adalah anak warga negara mengikut undang-undang. Sebab apa? Sebab cikgu warga negara Malaysia, isteri cikgu juga warga negara Malaysia. Jadi anak yang lahir menurut undang-undang adalah warga negara Malaysia. Itulah penguatkuasaan undang-undang. So tak ada boleh dipertikaikan lagi. Itu sememangnya anak yang lahir adalah mengikut undang-undang. Yang kedua, individu-individu boleh juga memohon untuk menjadi warga negara Malaysia. Sebagai contoh, hari ini ramai juga sebenarnya warga negara Indonesia yang lama bermastatin di Malaysia ni, okey, nak menjadi warga negara Malaysia. Ada juga. Okey. Dan yang ketiga, secara naturalisasi. Okey, itu tentang kewarganegaraan. Baik, kita lihat intipati yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain. Baik, dalam perlembagaan ada kedudukan istimewa orang Melayu. Okey. Baik, konsepnya semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama. Namun begitu, rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan. Sebab apa? Dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Yang ni sebenarnya tolak ansur, pelajar-pelajar sekalian. Kita dah belajar sebelum ni, iaitu satu tolak ansur dan kerjasama antara kaum. Jadi orang Melayu ni menuntut hak-hak mereka sebagai orang asal diberikan perhatian. Manakala orang bukan Melayu, iaitu orang Cina dan India, nak juga kerakyatan ataupun kewarganegaraan. Sebagai tolak ansur, orang Melayu menerima penduduk bukan Melayu, iaitu Melayu dan Cina ni menjadi warga negara, manakala mereka pula kena iktiraf orang Melayu mempunyai kedudukan istimewa dalam perlembagaan persekutuan. Inilah dinamakan tolak ansur antara orang Melayu dan juga orang bukan Melayu. Walau bagaimanapun, walaupun orang Melayu diberikan keistimewaan, kepentingan sah-sah kaum lain tetap dijaga dan tidak boleh diabaikan. Sebab hak-hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Maksudnya tak adalah orang Melayu itu diabaikan. Sebagai contoh, dalam aspek pendidikan, orang Melayu ni ada keistimewaannya seperti dalam perlembagaan persekutuan. Apa dia? Di Universiti Awam, kuota untuk orang Melayu melebih daripada orang bukan Melayu. Sebab apa? Sebab ini adalah kedudukan istimewa orang Melayu dalam perlembagaan. Itu sebabnya kalau kita pergi universiti awam seperti USM, UKM, UM yang bukan universiti swasta, memang diperuntukkan peratus ataupun kotanya ditetapkan bahawa kota mestilah orang Melayu atau Bumiputera Sabah Sarawak lebih ramai daripada orang Cina dan India. Adakah itu bermaksud orang Cina India tak boleh nak masuk universiti awam? Boleh, dia ada yang persen yang lain orang Cina dan orang India. Namun begitu sebenarnya ditubuhkan juga satu universiti untuk orang Cina dan orang India yang tidak dapat, yang tidak layaklah masuk universiti awam ni.
Ni tak layak masuk universiti awam. Okey. Dia ada satu universiti yang memang kerajaan prihatin tumbuhkan untuk mereka, iaitu Universiti Tunku Abdul Rahman UNITA, khusus kepada pelajar-pelajar bukan Melayu dan pelajar bukan Melayu yang tak dapat tempat dalam universiti awam. Okey, ada sebenarnya. Baik, kita lihat yang intipati yang keempat, kedudukan agama Islam. Agama Islam adalah agama rasmi persekutuan. Namun begitu, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Okey, dia adalah agama persekutuan lah. Okey. Baik. Okey, kita lihat kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Terpaktub dalam perkara ni apa, X11. Ini nombor berapa X11? Siapa tahu nombor X11 nombor apa ni? Aku tak ingat dah. Nombor apa ni? 12. 12 tak? Kan? Betul ke? Okey, dalam perkara, kalau cikgu perkara 152 kan, palang apa kurungan 1, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Okey, baik. Settle bab 9. Ada nak tanya? Semua bab ada nak tanya? Untuk bab 9 settle dah ni. Okey, cikgu buka kepada soalan, silakan. Cikgu buka kepada soalan. Ada nak tanya-tanya untuk semua bab 9. Ya? Nak tengok yang atas tadi tu, yang kedudukan istimewa dengan kedudukan agama Islam tu. Okey. Okey, silakan nak tanya. Tak, saya nak highlight. Oh, nak highlight. Okey, highlightkan. Okey, ada nak tanya? Ada tak? Okey, kalau tak ada, dah siap dah highlight? Dah. Okey. Okey, jom rujuk muka surat 229. Cuba kita jawab soalan objektif. Okey, 229 Okey, baik. Rujuk muka surat 229 yang tak ada buku teks boleh rujuk. Okey, paparan yang cikgu kongsikan. Okey. Apakah jawapan bagi soalan nombor 1? Apa jawapannya? Apa jawapannya? Fikir. Cikgu tunggu ni, apakah jawapan anda? Apa jawapannya? B ke tu? Bola. Okey. Ya. Ada jawapan lain? Jawapan B. Ada tak jawapan lain? Okey, B. Ismat kata B juga. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Oh,
Bashirah B, Aina Masarah B. Okey, Aina B juga. Baik, jawapan yang sebenar ialah B, bola. Betul, jawapannya bola sebenarnya. Bagus. Negara menuju ke arah berkerajaan sendiri. Baik, cuba jawab soalan nombor 2. Apakah perkara yang dipersetujui dalam perjanjian tersebut? Perjanjian kemerdekaan 8 Februari 1956. Apa dia? Apa perkara yang dipersetujui? Sila jawab. Kita dah belajar yang ni. Apa dia? Apa jawapannya? Soalan nombor 2. Okey, D. Okey, mana-mana yang lain? Aisyah juga jawab D. Lain? Amira juga jawab D. Yang lelaki macam mana? Okey, terlihat. Jawab C. Okey, Akid jawab C. Kita tengok C, Pengisytiharan Pembentukan Malaysia. Baik. Lagi. Zah suruh jawab D. Ismail jawab D. Baik. Jawapan yang sebenar ialah DADU, Pembentukan Sebuah Suruhanjaya Malaysia. Baik, C ni kita tidak boleh terima sebab pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Malaysia ni, nama Malaysia adalah diberikan apabila Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan Sabah, Sarawak dan Singapura membentuk Malaysia. Kita tak belajar lagi Malaysia ni. Malaysia ni kita akan belajar dalam dalam tingkatan 5 nanti. Kan? Jadi sini memang tidak tepatlah sebab perjanjian kemerdekaan 8 Februari 1956 adalah untuk tanah Melayu saja. Baik, jawapan yang paling tepat ialah D, DADU. Okey, baik. Cuba jawab soalan nombor 3. Apa jawapan bagi soalan nombor 3? Oh, senang jawapan nombor 3 ni. Kita dah belajar tadi. Jawapan C. Lagi. Yang lain macam mana? Okey, jawapannya yang sebenar ke Perlembagaan Negara yang Merdeka. Jadi Suruhanjaya Bebas ni bermaksud atau merujuk kepada Suruhanjaya Red. Okey.
Okey, baiklah. Rasanya sampai situ saja. Okey, kita akan jumpa pada kelas akan datang. Kita masuk bab yang baru, iaitu bab 10, bab terakhir. Okey, habis juga kita tingkatan 4 ni. Tapi minggu depan dah cuti. Okey, tak apa. Okey, cikgu akan cari satu tarikh yang sesuai, okey, untuk kita selesaikan sukatan pelajaran kita ni lah. Okey, baik. Sebenarnya dalam bab 4 ini, dalam bab terakhir tersebut, okey, dalam bab terakhir, ada 5 topik lah dalam bab terakhir tu, dan 5 topik tu tak adalah panjang, tak adalah panjang macam bab 3 panjang, bab 3 tu panjang, atau dalam bab 4 pun panjang juga tu. Okey, jadi bab 10 ni ada 5 topik pendek sahaja, jadi tak ada masalah. Mungkin dalam masa 2 jam kita dah akan habiskan bab 10 ni. Jadi kita dia ada baki lagi 2 jam untuk bab 10 tingkatan 4. Kita akan jumpa pada minggu depan. Jadi minggu depan okey tak student? Ke dah balik kampung? Ke macam mana? Ke dah cuti betul dah? Nak buat kelas ke? Tak ke mana-mana kan? Jangan ke mana-mana. Masih lagi Pahang ni makin meningkat kes COVID-nya. Janganlah pergi Genting, janganlah mana-mana pergi Kuantan pun semua jangan. Dekat Indramayu Kota tu pun ada kes banyak lah. So duduk rumah aje. Duduk rumah kita boleh belajar lah, habiskan sukatan pelajaran. Tak susah pun kan? Dengar aje. Okey, ada lagi nak tanya? Cikgu buka lagi soalan yang terakhir. Ada siapa nak tanya? Silakan. Ada nak tanya? Okey, kalau tak ada nak tanya, okey, jangan ke mana-mana sebab cikgu nak cikgu nak rakam kehadiran anda. Okey, jangan ke mana ni? Cikgu nak rakam kejap Cikgu nak rakam kehadiran anda. Okey, sebentar. Okey, selesai. Baik, kalau tak ada apa-apa nak tanya, okey, kita akhiri majlis kita dengan surah Al-As dan tasbih Al-Kifarah. Wal 'as innal insana lafi khus dallazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Betul je.